Assalamualaikum, B. Sorry lambat. Cuba kan? Asal tak tidur terus je kat office? Mak abang datang sini bukan sebagai orang gaji tau. Tetamu kita. Kalau semua benda kat rumah ni nak dibuatnya, tak payah ada bini lah. Kan? Biar sibuk kerja kan? Orang lain pun sibuk kerja juga. Itu bukan alasan nak suruh mak buat semua kerja. Kalau tak boleh buat, berhenti kerja. Senang. Berhenti je kerja. Andai pastinya ku tahu, takkan aku tinggalkanmu. Namun masih keliru teringat masa lalu. Tetap tiada ku lupakan indah setiap Assalamualaikum, Tok Mak. Waalaikumsalam, Sarah. yang kau Sarah? tinggalkan. Sarah menangis kan ni? Abang Ifan, Tok Mak. Sekarang ni saya tak tahu kenapa Rashid marah-marah je. Hari ni dia tuduh Sarah cakap Sarah ambil kesempatan kat Mak. Padahal Sarah sibuk dengan kerja lagi pun Sarah dah sediakan semua benda. Apa lagi tak kena, Tok Mak? Ya Allah, Sarah sabar ya. Anggaplah perasaan Irfan tu tak stabil lagi. Kena banyak berdoa, istighfar. Ya, banyakkan selawat. Baca Ya Latif tu banyak-banyak. Mudah-mudahan lembut hati dia. Sarah penat, Tok Mak. Sarah tak tahu sampai bila Sarah boleh sabar. Sarah, bawa berbincang dengan Irfan baik-baik. Buat masa ni, biar dia sejuk dulu. Kalau kita tengok situasi tadi dalam drama Seribu Rindu tu, Yaina, pasti dia bukan mudah untuk seorang isteri tu nak reda, dan setiap orang ada cara mereka masing-masing. Betul. Kan? Dan bercakap tentang reda seorang isteri juga ada pelbagai aspek, pelbagai angle yang kita nak tengok pada hari ini. Dan untuk itu sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini kita bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, merupakan seorang pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustazah punya background macam dekat Switzerland. Dekat Switzerland ke tu, Ustazah? Ya. Alhamdulillah. Sihat ya, Yaina dan Power. Ya, Ustazah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustazah kerana bersama kami, dan kita juga bersama dengan Puan Raudah Arifin, penjaga suami ya yang suaminya mengidap stroke. Terima kasih Puan Raudah kerana sudi bersama kami di Wanita Hari Ini tengah hari ini ya Puan. Baiklah, kita nak mulakan topik kita tentang reda seorang isteri ni. Kita mulakan dengan Ustazah dulu. Pastinya untuk reda ni, kalau cakap mudah saja Ustazah, tetapi apa yang perlukan untuk seseorang isteri tu misalnya untuk capai konsep reda ini, tambah-tambah dalam situasi ataupun dugaan yang kita rasa mencabarnya. Kenapa dugaan ni datang kepada saya? Kenapa bukan kepada orang lain yang kita lihat lagi mampu tangani dugaan ni, Ustazah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hawa, Uyainah sekali ya, para penonton yang dimuliakan. Bila kita sebut reda ni, dia satu kaitan yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi keredaan Allah itu yang sebenarnya mutlak yang kita cari. Dan kita kena banyak memberi nasihat pada diri kita, pujuk diri kita bila kita nak dapatkan reda daripada Allah, kita kena berurusan dengan makhluk. Jadi salah satu daripadanya adalah kita kena dapatkan juga reda seorang suami. Malah reda seorang suami ini dia menjadi anak kunci supaya kita boleh masuk ke syurga. Jadi Hawa dan Uyainah, kita juga perlu faham bahawa harga syurga itu bukannya murah. Dia mahal. Belum tentu air mata kita yang mengalir ini boleh mendapatkan syurga.
kalau para sahabat semua mereka berkorban darah untuk mendapatkan syurga ni, mendapatkan redha Allah ni, kan. Kalau kita subhanallah tak adalah sampai ke tahap itu, kan. Jadi pada saya untuk permulaan ini, jadi kita kena banyak menasihatkan diri kita. Pertama, kita ni dapat redha suami bermaksud kita dapat kunci masuk ke syurga Allah. Dan kemudian banyak disebut juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, dan isteri-isteri kalian yang masuk syurga itu ialah wanita-wanita yang subur, yang banyak anak, sangat penyayang kepada siapa? Kepada suaminya, serta yang selalu datang kembali, iaitu jika suaminya marah, maka dia pun kembali jumpa suami dia, letakkan tangan dia ke tangan suami dan berkata, aku tidak akan tenang sehinggalah engkau redha. Macam itulah dia pandai memujuk, dia mengambil hati suami dia. Ini yang disebutkan di dalam hadis. Macam berat je ya. Ya, betul Ustazah. Dan Ustazah, tadi banyak juga yang Ustazah berkongsi tentang bagaimana seorang isteri perlu mendapatkan keredaan dari seorang suami. Mungkin sekejap lagi kita nak tanya pula bagaimana sebenarnya kehidupan seorang suami ini dari sudut ketenangan dan juga melimpah ruah rezekinya sekiranya beliau juga menitik beratkan sudut pandangan redha dari isterinya. Tapi itu sekejap lagi kita nak bertanya kepada Puan Raudah Arifin, yang mana kisah Puan Raudah ni kalau anda semua nak tahu pernah kita bawakan di Wanita Hari Ini pada tahun 2017, yang mana Puan Raudah dah pun menjaga suami yang menghidap strok sejak tahun 2015 dan difahamkan sehingga sekarang ya Puan Raudah. Mungkin Puan boleh kongsikan keadaan terkini suami Puan bagaimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yana, Hawa dan juga pihak WHI yang sudi menghubungi kami semula bertanya khabar. Rasa berbesar hati. Untuk yang terkini, suami saya sekarang dulu tahun 2017, dia dah 3 tahun untuk pendarahan, untuk meja. Sekarang ni kondisi dia lebih kurang sama. Sebenarnya sejak 2020 dia dah mula dialisis sebab bongsu hidang dia dah dipakai pada tahap terakhir. Kedua belah bawah pinggang darah otak. Jadi sekarang dah hemodialisis lah. Hemodialisis sebanyak 3 kali seminggu di hospital. Okey. Dan yang terkini juga baru beberapa hari lepas dia menjalani prosedur jantung dan dah ada doktor dapat tertinggal pada jantung. Dan untuk lain-lain semuanya, terapi dia yang lain masih diteruskan macam biasa. Terapi pada kerja, semua terapi untuk sakit stroke. Dan rawatan susulan lain memang banyak untuk sakit stroke. Dia ada dia ada banyak kesan-kesan stroke dia panggil. Saya masih lagi bawa dia untuk rawatan susulan, neuro, psikologi, nefrologi, untuk cek mata, PNC pun sebab dia ada masalah sebenarnya. Banyaklah. Pendek kata, saya kena bawa dia 5 hospital berbeza rawatan lagi sekali. Ya, Masya Allah. Saya ada baca artikel perkongsian mengenai Puan Raudah dan berdasarkan hasil tulisan Puan Raudah sendiri, begitu menakjubkan Puan Raudah sebagai seorang isteri menggantikan ketua keluarga, menjaga anak-anak, dan hikmah dia dapat lihat anak-anak ni pun berdikari nampaknya. Tapi bila saya lihat perjalanan Puan Raudah, begitu mudahnya Puan Raudah redha, terima takdir Allah ini. Macam mana itu boleh berlaku Puan? Kenapa begitu mudahnya untuk Puan redha Puan? Yana, nampak macam mudah. Nampak macam mudah. Sebenarnya tak redha tu pada saya tak. Sebab kita orang Islam kita tak ada kontrasyen. Jadi pada saya tak terlalu susah untuk kita redha hidup kita. Yang susah ni lebih susah pula untuk bersabar dengan apa yang Allah beri. Betul. Sebabnya dia bukan datang sekali kan. Dia bukan datang, Allah dah bagi mula-mula suami kita kan. Kemudian tindakan dah sampai situ. Itu yang paling teruk. Susah. Lagi tahun dah kami dia berubah-ubah. Dia berubah. Sampai tahap kita Allah bukan hanya tahap sabar yang
Jadi, Alhamdulillah, sebab tu macam saya lebih suka fokus kepada apa yang baik ada di sini. Macam anak cakap tadi kan, anak-anak hari dia semua. Jadi yang itu sebenarnya yang sebab kita ada suami yang sakit. Ya. Suami yang sakit, tapi bila kita nak pilih, kita ada keluarga yang baik, anak yang baik, belajar yang baik, yang baik, kampung studi yang baik. Jadi semua itu sebenarnya adalah rahmat. Betul. Allah beri kita itu dan musibah. Tapi dia datang sekali dengan rahmat. Itu yang sebenarnya berkata. Dan ini apa yang dikongsikan oleh Puan Raudah ni sebenarnya kan Hawa benar-benar membuktikan bahawa keredaan seorang isteri itu juga menjadi tonggak utama dalam kesejahteraan sebuah perhubungan, terutamanya dalam sebuah institusi kekeluargaan. Dan Ustazah, kalau Ustazah boleh tambah berdasarkan cerita yang menakjubkan oleh Puan Raudah sebentar tadi. Seringkali kita bercakap tentang redha dari seorang suami. Bagaimana seorang isteri sekiranya nak mendapatkan syurga tertinggi di akhirat nanti perlu mendapatkan keredaan daripada seorang suami. Perlu untuk kita membahagiakan dan meletakkan suami kita above anyone else lah kalau dalam erti kata lainnya. Tetapi Ustazah, dari sudut pandangan seorang suami pula, penting juga untuk seorang suami mendapatkan keredaan seorang isteri untuk kebahagiaan dan kesejahteraannya bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat nanti Ustazah. Mungkin Ustazah boleh kupaskan. Ya, dalam istilah lainnya bahawa suami itu perlu menjalankan peranan dan tanggungjawabnya lah. Jadi bila orang isteri itu dia rasa tenang, rasa selamat ya di bawah penjagaan, di bawah perlindungan suaminya, maka Allah sudah tentu mengangkat darjat suami itu. Hatta benda yang paling mudah ya, suami melangkahkan kaki keluar daripada rumah, niat dia adalah untuk mencari nafkah. Pertama, akan ada malaikat yang sentiasa mendoakan setiap langkah dia tu. Yang kedua, Allah akan bagi dia pahala bersedekah. Dahlah dia keluar itu tanggungjawab yang wajib. Lepas dia dapat lagi pahala sedekah. Ya. Dapat dua, multiple, orang kata digandakan pahalanya. Dan kemudian setiap apa perolehan yang dibawa oleh suami ke rumah, yang diniatkan tu untuk cari nafkah tu, Allah bagi keberkatan menurut berapa orang yang dia perlu jaga. Kalau anak-anak ada 5 orang, dia dapat 5 kali keberkatan. Jadi nak ceritanya bahawa seorang suami ini dia punya kelancaran hidup dia dan sebagainya adalah berkait rapat tentang tanggungjawab dia. Sebab dia ni dah ambil isteri ni, dia dengan perjanjian dan dia telah berakad dengan Allah. Sewaktu akad nikah tu, dia berakad dengan Allah bahawa dengan nama Allah, aku mengambil dia ini sebagai isteriku, menggantikan wali sebenar iaitu ayah dia. Jadi ini merupakan tanggungjawab, nampak di mata tanggungjawab terhadap isteri. Tetapi tanggungjawab yang seorang suami sedang lakukan itu adalah tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya dan Hawa ada 8 perkara yang para suami kena tahu. Ada hak-hak seorang isteri yang dia perlu jaga. Jadi yang pertama tu mahar masa nikah tu kan. Itu kewajipan dia. Kemudian nafkah zahir dan batin. Selalu sampai situ je lah. Lepas tu tak ingat dah ke apa je kan. Yang ketiga kena ada interaksi yang sopan. Ini juga merupakan ajaran daripada Islam sendiri ya. Macam mana dia berkomunikasi, bergurau dengan isteri dia. Itu semua akan dikirakan sebagai pahala ataupun track untuk dia pergi ke syurga. Itu suami lah. Kalau suami tak buat, tak dapat lah. Kemudian seterusnya mendidik isteri dia. Kemudian dia memberikan peluang kepada isteri. Kalau isteri nak bekerja, ada hak untuk isteri itu bekerja. Hak bagi isteri juga untuk bersuara. Hak isteri punya harta itu dilindungi. Siapa yang melindungi? Suaminya. Dan juga hak harta sepencarian. Walaupun isteri tak bekerja, tetapi pada harta suami itu ada hak sepencarian untuk isteri. Masya Allah.
Baik. Okey, Ustazah kongsikan sebentar tadi bagaimana tanggungjawab sebagai seorang suami itu dalam masa yang sama begitu istimewanya redha daripada seorang isteri. Okey, baik, sebelum kita bincangkan dengan lebih meluas lagi tentang redha seorang isteri ni, kita nak dengar apa kata rakan-rakan kita tentang topik kita pada hari ini, redha seorang isteri. Jom kita saksikan. Redha seorang isteri boleh diumpamakan sebagai seorang isteri yang sangat-sangat menghormati suaminya, tidak curiga membenarkan suaminya keluar, mempercayai suami sepenuhnya, tetapi jangan disalah anggap redha ini sebagai green light untuk melakukan sesuatu perkara ataupun sesuatu hubungan di luar pengetahuan isteri. Menerima dan bersyukur dengan rasa senang yang mana diberikan oleh Allah SWT, sama ada ia baik ataupun buruk sesuatu perkara. Untuk mencapai kebahagiaan, redha seorang isteri itu adalah penting. Okey, menerima baik seorang suami, selain daripada menerima baik seorang suami, kita sebagai isteri juga menerima baik latar belakang seorang suami. Contoh keluarga beliau. Bagi pendapat saya, redha isteri sangat penting dalam sesebuah kekeluargaan, kerana apabila isteri bersetuju atau membenarkan suami membuat keputusan, perkara ini akan mewujudkan perasaan gembira dan akhirnya akan memupuk sesebuah keluarga yang bahagia. Menerima segala kelemahan dan kekurangan pasangan. Kita ikhlaskan hati kita dalam setiap perkara. Kita bantu suami untuk meringankan beban dia, walaupun kita bekerja ke tak bekerja ke, mungkin kita tak dapat bantu dari segi bantuan ringgit, tapi kita membantu dia dari segi menguruskan anak, menguruskan rumah tangga, masak untuk kerja harian. Itu tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, dan sebenarnya ramai juga yang berkata tentang perlu menerima keadaan, perlu juga membantu untuk meringankan beban suami dan sebagainya. Dan mungkin ini juga yang boleh dikongsikan dengan lebih lanjut lagi oleh Puan Raudah, yang mana kalau tadi Puan ada berkata tentang mungkin nampak mudah sebenarnya orang lihat, tetapi berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kalau Puan boleh kongsikan dari mana sebenarnya Puan mendapatkan kekuatan, terutamanya dalam keadaan Puan sekarang ni yang menjadi ketua keluarga, dan untuk redha sebenarnya dengan keadaan suami Puan pada saat dan ketika ini. Silakan Puan. Sebenarnya suami saya masih lagi ketua keluarga. Saya cuma menggantikan tempat dia kan dalam keadaan dia sekarang. Kekuatan tu sebenarnya ada banyak ya, Yana dan Hawa. Yang pertama sekali tentulah daripada Allah kan. Mohon daripada Allah SWT supaya menjadi kita kekuatan yang konsisten ataupun jasa bagi kita kesabaran yang konsisten lah. Maksudnya cuma kadang-kadang memang sangat teruji lah. Cuma kalau bercakap dari segi kekuatan sebenarnya yang pertama sekali saya belajar daripada mak saya. Mak saya pernah jaga nenek saya yang sakit terlantar selama lebih kurang 9 tahun. Jadi saya kata kalau mak saya boleh buat, saya pun boleh buat. Baik. Okey, lepas tu kekuatan ini juga dia datang daripada cara kita berfikir, cara kita menerima keadaan. Untuk kita kuat menghadapi semua ini, kita kena persiap diri kita. Walaupun dia datang tu secara tiba-tiba, nak tak nak kita kena siapkan diri kita kan. Maksudnya untuk persiapkan diri tu kita kena, yang pertama kena banyak bergaul dengan orang yang baik-baik, kena banyak baca yang baik-baik, kena banyak fikir yang baik-baik. So, daripada itu baru datang kekuatan. Kalau kita selalu berada dalam situasi yang negatif, situasi yang toksik, kita akan sentiasa rasa negatif dengan apa yang melanda pada kita. Saya sangat-sangat setuju dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Raudah Sultan tadi. Persekitaran kita pun satu sistem sokongan yang kuat kan, untuk bagi kita kuat menghadapi dugaan-dugaan kita. Dan apabila Puan Raudah ini
mendapat inspirasi daripada ibu. Pastinya sekarang ini ramai penonton wanita hari ini mendapat inspirasi daripada Puan Raudah. Baik, terima kasih kepada anda juga yang komen di Facebook WHITV3. Ingin dikongsikan daripada Natirah Muhammad Yusof. Katanya, Ustazah, seorang isteri boleh saja redha kepada suaminya selagi mana suami itu tidak melukakan hati isteri. Suami tidak sihat, isteri redha menjaganya. Suami tidak kaya, isteri redha asalkan suami itu mahu berusaha mencari rezeki yang halal. Jika suami curang, tidak setia, tidak jujur, menduakan isteri, saya pasti semua isteri tidak semudah itu untuk redha. Bagaimana ini Ustazah? Kita nak tahu tentang batas-batas ataupun setakat mana seorang isteri ni boleh redha, Ustazah. Baguslah perkongsian oleh puan tu tadi. Puan Natirah. Ya, baik. Terima kasih kepada Puan Natiah ya nama dia. Ya, Natirah. Saya sebenarnya sangat teruja dengan Puan Raudah kerana bila melihat pengorbanan yang diberikan tu macam seolah-olah nampak perjuangan tokoh pasangan inspirasi iaitu Nabi Ayub dan isteri dia kan. Nabi Ayub dan isterinya sangat-sangat sabar tu menjaga suami dia yang sakit. Bila orang sakit ni dia bukan senyap aja, dia banyak karenah juga kan. Okey. Tapi betul, saya setuju sangat dengan apa yang Puan Natiah sebut. Kita ni selama mana hati kita tidak terluka, tidak dikhianati, tidak dicurang, kita okey. Tapi kalau dah datang gelombang cabaran tu, boleh tahan juga kan. Jadi walau bagaimanapun kita faham bahawa batas-batas dalam kita mentaati makhluk ini dia tidak sama dengan kita mentaati Allah SWT. Selama mana suami kita tidak melakukan maksiat, kita wajar dan wajib taat. Tapi kalau dia dah melakukan maksiat, dia suka ketagih dengan perkara-perkara maksiat, maka di situ kita kena bangkit. Kita kena bangkit dengan erti kata lain perlu membela hak-hak Allah. Jadi kalau perlu kita cakap dengan suami kita, abang saya akan sentiasa mentaati abang selama mana abang mentaati Allah. Tapi bila mana saya dapat abang tidak mentaati Allah, abang berlaku curang atau abang mengkhianati Allah, abang akan dapati saya lah pembela yang pertama abang kena lupa. Okay. Jadi situ mungkin perlu ketegasan daripada kita sekiranya pihak suami melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Dan kemudiannya Hawa dan juga Uyainah, kita juga perlu jelas ada 5 aspek, 5 unsur yang perlu kita pertahankan ya. Seandainya berlaku perkara ini dicemari di dalam sesebuah perkahwinan ataupun sesebuah urusan hubungan kekeluargaan, maka kita boleh untuk tidak taat secara jelas. Nombor 1, seandainya ia menggugat akidah kita. Jadi contohnya dia tidak mahu beriman kepada Allah ataupun murtad dan sebagainya kan. Jadi yang itu maksudnya end of our relationship lah. Baik. Okay, itu satu. Kemudian yang kedua, seandainya akal, mental kita ini tergugat. Jadi tergugat maksudnya apa? Adanya penderaan secara mental. Okay, so di situ juga kita boleh bangkit untuk memperjuangkan diri kita. Ya, itu adalah hak kita. Yang ketiga adalah harta. Habis harta kita dikautnya, dia goyang kaki je. Yang itu pun tak kena juga. Ya, kemudian yang 4, maruah. nak melacurkan isteri lah pula. Contohnya. Itu kita kena bangun, kita kena berjuang mempertahankan hak kita. Dan seterusnya adalah nyawa kita. Jadi seandainya di situ ada nampak ancaman terhadap kesihatan kita, nyawa kita, maka tidak ada langsung ketaatan terhadap suami. Dan kelima-lima ini dipanggil maqasidus syariah. Jadi yang ini yang kita perlu pertahankan daripada sudut aspek hukum. Kalau perlu pergi buat report polis, pergi buat report polis kan. Sebab ketaatan kita ini bersyarat. Dengan manusia, ketaatan kita bersyarat selama mana dia taat pada Allah. Tetapi kalau dengan Allah sudah tentu ketaatan kita tanpa syarat.
Ya, baik. Terima kasih Ustazah. Dan Ustazah, di hujung perbincangan kita ni kan Ustazah, mungkin Ustazah boleh berikan sedikit pandangan Ustazah juga secara peribadi, di mana topik berkenaan dengan redha seorang isteri ni pernah juga kita bawakan tahun lalu, di mana berlakunya satu insiden yang tular di media sosial juga yang mengaitkan rezeki seorang suami itu datangnya daripada redha seorang isteri. Ada yang berkata bahawa rezeki itu datangnya daripada Allah, bukan datangnya daripada wanita ataupun suami ataupun ibu. Jadi mungkin Ustazah boleh berikan sedikit pandangan untuk merungkaikan persoalan yang ada. Bagaimana rezeki seseorang suami itu khususnya mendapat keberkatan, blessing sebenarnya daripada keredaan seorang isteri. Baik, Masya Allah. Dia dalam hal ini jelas dah. Bukan hanya isteri saja yang boleh menjadi penyebab kepada melimpah ruahnya rezeki suami tau. Anak-anak pun sama. Setiap anak itu ada rezeki. Dan ada hadis yang mafhumnya menyatakan kalau kita ni, kalau lelaki, seorang lelaki, dia nak tambah harta, nak tambah kekayaan, maka berkahwinlah. Kalau ikut logiknya, berkahwin tu kita lagi akan muflis. Sebab duit kita akan bahagi dua. Kita akan menyara orang lain, bukan diri kita sendiri kan. Tapi barakah ini sangat berbeza. Di saat kita lebih mentaati Allah, lebih nak bersifat bertanggungjawab, waktu itu Allah akan bagi jalan keluar. Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi pada saya, keredaan isteri itu maksudnya apabila hak-hak isteri ditunaikan oleh suami. Isteri ni akan mendoakan, isteri akan sentiasa mengiringi suami itu dengan pandangan yang baik, dengan kata-kata yang jelas, dengan hikmah. Jadi di situlah baru ada kelebihan ataupun kemudahan bagi suami. InsyaAllah. Itulah dia, begitu istimewanya keberkatan ini kan apabila kita lakukan semuanya di bawah perintah Allah, mendapat keredaan Allah, semua perkara yang kita lakukan diberkati dan dipermudahkan insya-Allah. Betul tu. Kami nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki selaku pendakwah bebas yang sudi bersama dengan kami pada hari ini, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Puan Rauzah Arifin yang mana kami juga doakan bersama-sama agar penyakit yang dialami, yang sedang dihadapi oleh suami puan diangkat dan diberi kesembuhan secara keseluruhannya, insya-Allah. Amin. Jaga diri Farada. Salam keluarga. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Baik, Hawa, kalau berdasarkan apa yang kita dah bincang tadi kan, sebenarnya besar juga redha seorang isteri ini dan tidak boleh diambil mudah. Sekiranya dilaksanakan kewajipan kepada isteri ini tadi secara tak langsung, keredaan dari isteri itu pun juga akan muncul secara, orang kata, secara natural, secara semula jadi. Ya, saya setuju. Dan lagi satu, bila kita nak tahu tentang batas-batas redha seorang isteri ini bukan kerana nak berkira-kira, tetapi kita tak mahu isteri-isteri ini dipergunakan. Dan harapnya bermanfaat segala perkongsian kita pada hari ini, dan banyak lagi akan kami bawakan kepada anda di WHI. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini.